tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, pada tarik 22 Julai, Malaysia dikejutkan dengan satu berita duka cita. Terutamanya, berita duka cita ini pasti memberikan kesan kepada kepimpinan politik seluruh Malaysia, terutamanya kepada Parti Bersatu. Setelah disahkan isteri kepada Ahli Parlimen Bersatu, MP Tasik Gelugor, iaitu Wan Saiful, yang telah meninggal dunia. Salam takziah diucapkan bertarik 22 Julai. Isteri kepada Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful, Wan Jan, Datin Alina meninggal dunia akibat kanser. Dan bertarik 23 Julai pula satu lagi berita duka cita ataupun satu peringatan yang pasti membuat rakyat Malaysia merasakan kesedihan ini. Perkongsian daripada Harapan Daily pada 23 Julai, genap setahun pemergian Salahuddin Ayub, Bapa Rahmah Negara. Pada 23 Julai, hari ini, genap setahun pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang merupakan penggerak program Rahmah sehingga diberi jolokan Bapa Rahmah Negara. Meninggal dunia pada usia 61 tahun, beliau sentiasa dikenang sebagai pencetus idea dan inisiatif murni membantu rakyat menangani isu kenaikan kos sara hidup menerusi pakej Payung Rahmah. Sudah pasti pemergian Allahyarham ini turut dirasai oleh semua kepimpinan politik, khususnya daripada kerajaan, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PMX. Menurut perkongsian daripada Harapan Daily, pada malam pemergiannya, tanda pagar #Salahuddin Ayub sohor di media sosial, Facebook dan X dengan lebih 80,000 hantaran dimuat naik oleh rakyat Malaysia yang mendoakan kebaikan untuk Allahyarham. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabuk hari ini mengenang semula pemergian Allahyarham, menyifatkan jasa dan bakti yang telah Allahyarham curahkan cukup bermakna buat rakyat Malaysia. Beliau menitipkan doa agar rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Hari ini genap setahun pemergian mantan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub. Allahyarham dahulu terkenal dengan jolokan Bapa Rahmah yang banyak membantu rakyat Malaysia dengan program-program sentuhan hingga ke akar umbi, katanya. Allahyarham memperkenal pelbagai inisiatif termasuk menu Rahmah, jualan Rahmah, bakul Rahmah, kafe Rahmah, pakej Rahmah dan kereta Rahmah di bawah pakej Payung Rahmah yang sedikit sebanyak membantu rakyat mendepani cabaran kos sara hidup yang tinggi. Impak inisiatif Rahmah ini bukan sahaja dinikmati komuniti pengguna, tetapi juga peniaga kecil, malah turut mendapat sokongan pemain industri makro seperti pengendali pasar raya hypermarket Maidin, Giants, Aeon dan Lotus. Susur galur dan pengalaman Allahyarham dalam bidang politik yang bermula dari akar umbi sehingga kepimpinan utama dalam parti memberi paparan bahawa beliau seorang pemimpin yang mengetahui apa yang berlaku di peringkat bawah. Allahyarham Salahuddin disahkan meninggal dunia pada pukul 9.23 malam 23 Julai di Hospital Sultanah Bahia, Alor Setar, Kedah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Selepas saja salah satu ahli parlimen daripada pembangkang, Wan Ahmad Faisal, yang digantung untuk menghadiri parlimen selama 6 bulan. Kita dikejutkan dengan
isu doa kunut nazilah. Dalam satu perkembangan terkini berkaitan dengan isu ini, menurut ahli parlimen Jasin, MP Jasin terkejut ada kepanasan dengan kunut nazilah di parlimen. Baru-baru ini juga pejabat mufti wilayah persekutuan telah membuat keputusan doa kunut nazilah tidak boleh untuk sesama Islam. Dan ini kenyataan terkini MP Jasin. Zulkifli Ismail menjelaskan mengapa dan bagaimana dia boleh membaca doa termasuk kunut nazilah selepas berakhirnya sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Berucap di sebuah majlis ceramah di Jasin dan disiarkan melalui media sosial, Zulkifli yang digelar sebagai tuan guru berkata dia membaca doa berkenaan kerana diminta orang ahli parlimen lain. Bagaimanapun tidak menyatakan siapa MP yang dimaksudkan. Menurut Zulkifli, sebenarnya ada orang lain yang juga boleh membaca doa selepas sidang berakhir, namun dia tidak dapat menolak apabila terus diminta berbuat demikian. Apabila suara kita dihalang, Wan Ahmad Faisal yang membawanya di dalam Dewan, dihalang memasuki Dewan Rakyat selama 6 bulan. Mana lagi kita nak lari memohon pertolongan kalau bukan kepada Allah? Maka mereka minta baca kunut nazilah. Apa tujuannya? Sebab kita berdepan dengan BlackRock, campur tangan Zionis. Dia supaya BlackRock, Zionis dan golongan yang membantu Zionis dengan mandat politik dan sebagainya yang mengkhianati kepercayaan rakyat, doa mereka yang menanam benih bagi melakukan pembunuhan umat Islam di Malaysia suatu masa akan datang. Dalam perkembangan yang lain, melalui perkongsian daripada Harapan Daily, Zalim kenakan hukuman kepada Wan Ahmad Faisal. Adakah relevan untuk Wan Ahmad Faisal dikenakan hukuman? Ada yang berkata, ya sangat relevan, bahkan ada yang berkata patut dikenakan sehingga 1 tahun bukannya 6 bulan. Mungkin ada juga yang berharap supaya penggantungan terhadap Wan Ahmad Faisal di parlimen selama 6 bulan itu ditarik semula. Kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari yang menganggap keputusan menggantung ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal selama 6 bulan sebagai zalim hanya mengundang cemuhan warganet. Antaranya TikTokers bernama Kelantan Today yang tampil mempersoalkan tentang kezaliman yang dikenakan ke atas Ketua Pemuda PN itu. Adik kakak setuju ke dengan apa yang ahli parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli cakap tu? Yang menjadi persoalan kepada saya, zalim ke mengenakan hukuman ke atas Wan Ahmad Faisal tempelaknya. Dalam masa sama, pemuda berkenaan turut menyoal Ahmad Fadli berkaitan apa yang telah diperkatakan Wan Ahmad Faisal tentang surat layang berkenaan. Mu ada fikir bagaimana dengan fitnah yang telah dilemparkan oleh Wan Ahmad Faisal kepada penjawat awam, pegawai KWSP itu? Macam mana kalau hukuman ke atas Wan Ahmad Faisal itu adalah balasan Allah terhadap kezalimannya kepada pegawai KWSP yang difitnah tanpa berpeluang untuk pegawai KWSP itu membela diri? Ahmad Fadli menyifatkan tindakan menggantung Wan Faisal selama 6 bulan daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat akan dibalas. Berkaitan dengan isu ini, tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.